SPRM desak menantu Muhyiddin pulang bagi hadap pertuduhan pecah amanah. Ramasami dakwa kritikan Zakir Naik beza dengan kritikan Islam. Kerajaan dituduh tidak faham peranan majlis media. SPRM telah ambil keterangan bekas Menteri Keuangan. Zafrul optimis kerajaan akan capai sasaran 2024 bukan ringgit semata-mata. Tun Taib telah selamat dikebumikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi petang 22 Februari 2024 bersamaan 12 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang menghilangkan diri sejak Mei tahun lepas didesak kembali ke negara bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah jenayah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kertas siasatan membabitkan Muhammad Adlan atau menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun selesai dan sudah bersedia untuk dituduh di mahkamah. Namun sehingga kini beliau masih belum dapat dikesan. Pada Oktober lepas, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain mengesahkan telah menyerah dokumen diperlukan kepada Interpol untuk permohonan notis merah terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad. Beberapa dokumen termasuk draft pertuduhan kes membabitkan dua individu berkenaan telah diserahkan kepada PDRM bagi melengkapkan permohonan notis merah. Tindakan memanggil Muhammad Adlan adalah kali pertama dilakukan oleh SPRM membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Semakan rekod oleh SPRM juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei tahun lepas. P. Ramasamy berkata kritikan terhadap penceramah Zakir Naik tidak boleh disamakan dengan kritikan terhadap Islam dan Melayu. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berhujah demikian dalam jawapan kepada pembelaan Zakir terhadap saman fitnahnya atas tuduhan dia sebagai musuh terbesar Islam. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Disember tahun lepas, Ramasamy memfailkan tindakan sivil terhadap ucapan Zakir di Nigeria pada 2 November tahun sama. Ramasamy memfailkan writ saman dan penyataan tuntutannya pada 3 November lalu di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi dengan menamakan Zakir selaku defendant tunggal. Dalam penyataan tuntutan itu, Ramasamy mendakwa Zakir atau nama penuhnya Zakir Abdul Karim Naik mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadapnya dalam ceramah di Sokoto, Nigeria 2 November yang lalu. Ia menyentuh mengenai kemenangan kes saman fitnahnya terhadap Ramasamy dan mendakwa defendant menggelarnya sebagai musuh Islam. Bekas Timbalan Menteri PKR Sivarasa Rasiah berkata pertindihan dua kod etika kewartawanan tidak mencerminkan pemahaman kerajaan yang jelas terhadap peranan majlis media. Beliau berkata tidak sepatutnya ada dua kod berbeza antara yang dikeluarkan kerajaan dan majlis media. Bekas anggota Parlimen 3 Penggal itu berkata, sebagai mengulas pengenalan kod etika itu kemarin yang menjadi punca kuasa kerajaan membatalkan kad perakuan media pihak yang melanggarnya. Kod yang dilancarkan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil itu dikemas kini daripada versi 1989 yang diperkenalkan oleh Institut Akhbar Malaysia, NGO yang terkenal dengan penganjuran hadiah kewartawanannya. Setakat ini ia mendapat maklum balas negatif daripada kumpulan pelobi kebebasan media Gerakan Media Merdeka, kumpulan peguam Lawyers for Liberty serta wartawan veteran A. Kadir Jassin. Geram antara berkata media harus bebas dari campur tangan kerajaan supaya dapat berfungsi sebagai pemantau
kepada kekuasaan serta menyediakan rakyat dengan pelbagai sudut pandang. Kes kontrak perolehan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Sepangko Sendian Berhad telah diambil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan kenyataan bekas Menteri Keuangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya telah selesai melakukan rakaman percakapan melibatkan bekas menteri tersebut dan siasatan lanjut berhubung kes itu sedang dijalankan. Beliau berkata akaun yang dibekukan membabitkan kes tersebut masih dalam proses pembekuan dan pihaknya tidak pernah membuka akaun berkenaan untuk digunakan. Katanya ramai saksi sudah dipanggil bagi memberi keterangan dan SPRM juga tidak menolak akan memanggil sesiapa sahaja yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Hanya bekas Perdana Menteri ketika itu yang masih belum dipanggil memberi keterangan. Namun beliau akan dipanggil sekiranya ada keperluan, katanya dalam sidang akhbar pada Khamis. Mengulas lanjut, Azam berkata menjadi tanggungjawab kepadanya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang, aduan dan tohmahan yang diterima oleh pihaknya. Buat masa ini, tegas beliau menjadi tanggungjawab kepadanya dan SPRM untuk menyiasat apa jua aduan diberikan. Meskipun nilai semasa ringgit mengalami penyusutan berbanding dolar Amerika Syarikat, kerajaan masih optimis sasaran perdagangan dan pelaburan yang ditetapkan untuk tahun ini. Sasaran itu dapat dicapai memandangkan banyak tonggak utama lain yang kekal mempunyai daya tarikan dan menarik minat pelabur global. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, pelabur akan mempertimbangkan prospek jangka panjang dan sesuatu yang menjadi sandaran dalam membuat keputusan mereka. Katanya ringgit merupakan satu daripada faktor utama. Mereka ingin melihat kestabilan ringgit dan beliau yakin negara berada pada julat yang stabil. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan jenama kenderaan elektrik terbaru BYD Malaysia, BYD Seal. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Demak Jaya, Sarawak ketika jenazah bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud yang meninggal dunia di Kuala Lumpur semalam dikebumikan pada 1.50 tengah hari tadi. Cuaca hujan yang membasahi Sarawak Bumi Kenyalang tidak menghalang kira-kira 1,000 ahli keluarga kenamaan, pegawai kerajaan serta orang awam menghadiri istiadat penghormatan negeri kepada Allahyarham. Pengebumian Allahyarham Abdul Taib yang dijalankan dengan istiadat penghormatan negeri turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg serta 3 timbalannya, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Sebelum itu, jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Demak Jaya sekitar jam 11.30 pagi tadi untuk disolatkan. Diketuai Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi yang dijalankan selepas waktu zuhur. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah turut berkenan menyertai solat jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib di Masjid Demak bersama anak anda baginda Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah dan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Perjalanan jenazah ke Masjid Demak diiringi tembakan 87 das meriam oleh Regimen ke-8 Artileri Diraja sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Jenazah Allahyarham kemudiannya dikebumikan di sebelah kubur isterinya pertama, Allahyarham Puan Sri Laila Taib yang terletak bersebelahan masjid berkenaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.